Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, hari ini cikgu akan sambung tajuk yang seterusnya. Tapi sebelum kita masuk tajuk seterusnya ni, cikgu mau tayangkan satu buah video untuk kamu. Jadi sebelum kamu tengok video ni, cikgu mau pesan, tengok video ni betul-betul. Nanti cikgu akan tanya apa yang kamu nampak dalam video tu. Okey? Jadi jom tengok video tu dulu. Okey, jadi kamu sudah tengok video tu. Sekarang cikgu mau tanya, apa yang kamu nampak dalam video tu? Okey, mesti ada yang cakap ada peta yang bergerak, ada kawasan-kawasan yang terpisah, ada kawasan-kawasan yang bertembung. Betul atau tidak? Okey, jadi betul lah semua tu. Jadi cikgu tunjuk yang itu sebab dia berkait dengan tajuk kita pada hari ini. Jadi sebelum cikgu masuk, cikgu mau kasih tahu. Ini adalah contoh globe ataupun peta. Macam yang kamu tengok video tadi, sebenarnya kita punya benua ni menurut teori hanyutan benua yang diperkenalkan oleh Alfred Wegener, kita punya benua ni sebenarnya dulu adalah satu yang dikenali sebagai Pangea. Sebab tu kalau kau nampak dalam video tu, dia daripada satu dan berpisah kepada banyak. Macam yang hari inilah dia menjadi 7 benua. Okey, kenapa dia jadi 7 benua? Sebab ada berlakunya pergerakan plat tektonik. Dan itulah yang kita akan belajar pada hari ini, iaitu pergerakan plat tektonik. Okey, jadi kalau kamu tengok dekat slide cikgu ni, ada 3 yang kita akan capai hari ini. Yang pertama, menguraikan 2 kesan pergerakan plat tektonik. Yang kedua adalah menganalisis sekurang-kurangnya 1 kesan tsunami, gempa bumi dan letusan gunung berapi terhadap manusia dan juga alam sekitar. Dan yang ketiga adalah menguraikan langkah-langkah yang dilaksanakan bagi mengurangkan risiko bencana gempa bumi, tsunami dan juga gunung berapi. Okey, yang pertama kita akan tengok kesan pergerakan plat tektonik. Sebelum tu cikgu mau kasih tahu, pergerakan plat tektonik ni dia berlaku disebabkan oleh arus perolakan di dalam mantel. Sebab sebelum ni cikgu ada ajarkan ada arus perolakan yang berlaku dalam mantel tu kan. Okey, macam mana dia berlaku? Apabila udara panas yang diikat mantel ni dia mau naik ke atas, manakala udara sejuk di bahagian atas dia bergerak ke bawah, yang menyebabkan macam satu putaran kan. Okey, ringkasnya kalau kamu pernah masak air dekat ciret, kamu perasankah bila dia sudah terlalu panas, tutup ciret tu seolah-olah macam ditolak. Dia macam mau terbuka disebabkan oleh arus perolakan yang di bawah tu yang sentiasa berputar. Dan itu juga berlaku di bumi kita ni. Sebab itu kita punya bumi ni adanya berlakunya pergerakan-pergerakan. Walaupun pergerakan itu berlaku tapi dalam satu tempoh masa yang lama lah. Dan pergerakan ini melibatkan 2 benda. Yang pertama adalah pertembungan dan yang kedua adalah percapahan. Jadi itu kita akan tengok hari ini. Okey, sekarang kita tengok prosesnya. Yang pertama adalah pertembungan. Macam mana pertembungan ni berlaku? Pertembungan ni apabila 2 plat dia bertembung, dia berjumpa antara satu dengan yang lain disebabkan oleh mampatan. Okey, nanti kita akan tengok lebih lanjut. Yang kedua adalah percapahan plat. Macam mana berlakunya percapahan? Percapahan ni apabila 2 plat di plat menjauhi antara satu dengan yang lain disebabkan oleh aktiviti tegangan. Okey, jadi 2 benda tadi, tembung dia berjumpa, mampat, capa dia menjauhi satu sama yang lain dan tegangan. Okey, kalau kita tengok dekat slide yang cikgu telah sediakan, kita ada 2 kan, pertembungan dan juga percapahan. Untuk pertembungan ni dia ada 3 benda. Yang pertama adalah pertembungan di antara laut dan juga benua, pertembungan di antara plat benua dan plat benua, dan yang ketiga adalah pertembungan di antara plat lautan dan plat lautan. So kamu kena ingat 3 benda ni. Untuk percapahan plat dia ada 2 sahaja, iaitu percapahan di antara plat lautan dan lautan, percapahan antara plat benua dan plat benua. Okey, senang saya ni, kamu fokus. Okey, dia nampak macam banyak tapi sebenarnya dia senang saja untuk kita ingat. Okey, sekarang kita tengok pertembungan di antara plat benua dan juga plat lautan. Okey, bila kita sebut pasal pertembungan ni, macam cikgu cakap tadi, pertembungan ni apa? Dia berjumpa antara 2 plat. Jadi sekarang ni plat benua dan plat lautan. Okey, bila plat benua dan plat lautan ni berjumpa, macam dalam raja yang kamu nampak sekarang ni, plat lautan ni dia akan menjunam ke bawah, dia akan mengalah sebab dia lebih tumpat. Jadi plat yang menjunam tadi dia akan dipanaskan di kawasan
ataupun dia akan ditolak ke kawasan mantel yang panas. Mantel tu yang panas kan. Jadi bila dia dipanasin kawasan mantel tu, dia akan mencair dan akhirnya dia akan melebur. Bila dia melebur, dia akan naik ke atas dan membentuk gunung berapi. Okey, ini adalah raja yang kamu boleh nampak untuk kamu lebih faham lah. Jadi apa yang akan berlaku bila berlakunya pertembungan di antara pelat lautan dan benua ni? Macam kita nampak, bila dia menjunam ke bawah, dia sebenarnya telah membentuk jurang. Kamu kena ingat, satu kesan paling ketara bila pertembungan antara lautan dan benua adalah jurang. Jurang yang ataupun jurang lautan. Contoh yang kita boleh tengok yang famous adalah jurang lautan Mariana, iaitu jurang terdalam di dunia. Jadi kamu boleh tengok gambarnya, di mana orang kata jurang Mariana ni, kalau kita masukkan pun gunung Everest, iaitu gunung tertinggi di dunia, ke dalam laut, dia masih kalah. Jurang Mariana ni adalah lebih dalam. Okey, mudah kan? Okey, yang kedua adalah pertembungan plat benua dan plat benua. Jadi bila cikgu sebut pasal pertembungan, apa yang berlaku? Dia berjumpa dua plat. Okey, sekarang ni cikgu kasih tunjuk untuk plat benua dan benua ni dia senang. Dia tidak ada yang menjunam sebab dua-dua adalah benua. Jadi contoh ini adalah benua sebelah sini dan sebelah sini. Jadi bila cikgu temukan dorang, apa yang akan berlaku? Dia akan ternaikkan. Kamu nampak ke yang kertas tengah ni, dia akan naik. Contoh kereta lah. Kalau kereta berlanggar macam gini, apa akan berlaku? Ada yang akan ternaik macam gini. Sebab mampatan yang menolakkan dua-dua benua tu menyebabkan dia membentuk apa? Ya, dia akan membentuk sesuatu yang kita akan tengok nanti. Okey, bila benua dan benua bertembung, dia akan membentuk banjaran gunung lipat. Sebab tu, bila cikgu kasih contoh kertas dengan kertas tadi berjumpa, dia akan ada naik-naik kan? Sebenarnya dia membentuk banjaran. Banjaran ni dia macam gunung lah. Okey, contoh banjaran yang paling famous disebabkan oleh pertembungan benua dan benua ni adalah banjaran Himalaya. Kamu tahu ke banjaran Himalaya ni apa? Okey, mungkin kalau banjaran Himalaya kamu tak tahu. Kalau gunung Everest, okey, kamu mesti tahu. Gunung Everest ni adalah gunung tertinggi di dunia. Dan gunung tertinggi di dunia ni ada dekat banjaran Himalaya tadi. Okey, faham? Okey, bagus. Okey, yang ketiga kita akan tengok pertembungan di antara laut dan juga lautan. Okey, pertembungan lautan dan lautan ni dia macam konsep lautan bertembung dengan benua tadi. Dia akan ada satu yang menjunam ke bawah. Jadi macam biasa, bila bertembung dia akan berjumpa. Jadi satu pelat lautan dia akan menjunam ke bawah. Bila dia menjunam ke bawah, dia akan ditolak ke dalam mantel, kawasan yang panas. Kemudian hujungnya tu akan dicair atau tercair sebab terlampau panas kan. Dan dia akan melebur. Bila dia melebur, dia akan membentuk gunung berapi di dalam lautan. Apa akan berlaku bila proses ini berterusan berlaku? Gunung berapi tadi akan semakin tinggi dan dia akan membentuk gunung berapi yang beberapa gunung berapi, dan itu yang disebut arka gunung berapi ataupun arka pulau, sebab kawasan-kawasan situ mempunyai beberapa gunung berapi. Jadi itulah sebab ataupun apa yang akan berlaku bila bertembungnya lautan dan lautan, dia akan membentuk arka gunung berapi. Jadi macam memang senang lah. Contoh paling mudah yang kita boleh nampak kesan daripada pertembungan lautan dan juga lautan ni adalah Kepulauan Hawaii, Kepulauan Jepun. Sebab kita boleh nampak di situ dia berderet beberapa gunung berapi dekat situ lah. Begitulah bahasa mudah untuk kamu faham. Okey, kita sudah habis untuk pertembungan. Sekarang kita akan sambung untuk percapahan pula. Percapahan ni mudahnya macam ginilah, macam cikgu cakap tadi. Bila ada dua plat menjauhi antara satu dengan lain. Contoh macam ni. Bila plat ni menjauhi antara satu dengan yang lain, apa yang akan berlaku? Di tengah ni akan mengalami tegangan. Contoh yang pertama kita tengok percapahan plat lautan dan plat lautan. Bila dua plat lautan dan plat lautan ni dia bercapa atau menjauhi satu dengan yang lain, apa yang akan berlaku? Ada ruang kosong di tengah-tengahnya tu akibat tegangan tadi. Jadi bila dia berlaku tegangan, maka mantel akan memenuhi ruang-ruang kosong tadi. Dan bila dia memenuhi ruang kosong tu, dia akan disejukkan. Bila dia disejukkan, apa yang akan berlaku? Jadi apa yang akan berlaku? Dia akan membentuk pematang tengah lautan. Pematang tengah lautan yang paling popular dekat dunia ni adalah pematang tengah lautan Atlantik. Jadi kamu boleh nampak ada panjang dia punya garisan tu, itulah terbentuk disebabkan oleh percapahan yang berlaku. Okey. Okey, sekarang kita akan tengok pula percapahan antara benua dan benua. Jadi dia ni sama sahaja macam percapahan lautan dan lautan, cuma bezanya ini melibatkan percapahan benua dan benua. Jadi konsep yang sama, benua dan benua akan
menjauhi antara satu dengan yang lain. Bila menjauhi satu dengan yang lain akan menyebabkan tegangan di kawasan tengah. Kawasan tengah ni akan mengalami rekahan atau akan wujudnya ruang kosong. Jadi ruang kosong tadi tu akan dipenuhi oleh magma dan magma tersebut lama kelamaan akan disejukkan. Jadi bila disejukkan dia akan membentuk di kawasan situ lurah gelinciran. Jadi lurah gelinciran yang paling famous adalah lurah gelinciran contohnya di Afrika Timur lah. Jadi kamu boleh tengok dekat gambar ni. Okey, jadi itu adalah dua proses yang berlaku dalam pergerakan plate tektonik. Okey, sekarang kita akan tengok kesan-kesan pergerakan plate tektonik pula. Okey, kesan pergerakan plat di negara-negara yang berada di kawasan lingkaran api Pasifik ni, dia telah menyebabkan wujud beberapa fenomena alam seperti tsunami, gempa bumi dan letusan gunung berapi. Okey, kalau kita tengok yang pertama iaitu tsunami. Gempa bumi yang berlaku di dasar lautan, dia ni berisiko tinggi untuk menghasilkan gegaran dan ombak besar iaitu tsunami yang akan membanjiri pesisir pantai. Contoh yang paling mudah yang kita boleh tengok adalah kejadian tsunami di Aceh, Indonesia pada tahun 2004 dan Tohoku Jepun pada tahun 2011 yang telah menyebabkan kemusnahan harta benda dan mengorbankan nyawa ramai penduduk di kawasan tersebut. Okey, yang kedua adalah gempa bumi. Gempa bumi ni dia boleh berlaku di daratan dan juga di lautan. Macam tadilah kalau dia berlaku di lautan maka dia akan menyebabkan ombak ataupun tsunami. Jadi gempa bumi di daratan ni berlaku contohnya macam di Ranau yang berlaku pada tahun 2018. Manakala gempa bumi di lautan pula adalah kita boleh lihat di Palu, Sulawesi, Indonesia pada September 2018. Okey, seterusnya kita lihat pula letusan gunung berapi. Okey, letusan gunung berapi ni dia terjadi apabila arus perolakan tu dia berlaku dalam mantel dan dia memaksa magma untuk keluar ke permukaan bumi melalui rekahan kerak bumi semasa pergerakan plat. Sebenarnya yang ini ni daripada pertembungan percapahan tadi kita boleh lihat bagaimana berlakunya letusan gunung berapi ni. Dia sama saja. Jadi magma yang keluar ke permukaan bumi tadi dia akan membentuk dua jenis lava iaitu lava base dan juga lava jenis asid. Okey, lava yang jenis asid ni dia jenisnya lebih pekat. Dia mengalir perlahan dan cepat membeku serta dia membentuk cerun yang curam. Manakala lava base ni pula dia bersifat cecair dan dia ni lambat membeku, mengalir jauh serta membentuk cerun yang landai. Okey, contoh letusan gunung berapi yang kita boleh lihat adalah seperti di Kilauea, Hawaii dan juga letusan gunung berapi di Fuego, Guatemala pada November tahun 2018. Okey, sekarang kita akan tengok kesan tsunami, gempa bumi dan juga letusan gunung berapi terhadap manusia dan juga alam sekitar. Jadi kita akan tengok dari dua sisi lah, manusia dan juga alam sekitar, dari segi positif dan juga negatif. Okey, sekarang kita akan tengok yang pertama dahulu iaitu kesan negatif kepada manusia. Okey, kesan negatif untuk ketiga-tiga bencana ni yang paling ketara adalah mengorbankan nyawa. Okey, macam kita tahu bila gempa bumi berlaku, bila tsunami berlaku, bila letusan gunung berapi berlaku, kita akan dikejutkan dan kita akan dengar berita bahawa akan banyak yang terkorban. Contoh seperti berlaku kejadian gempa bumi yang berlaku di Mexico pada tahun 2017 yang telah meragut lebih daripada 400 orang penduduk di sana. Contoh yang lain kita boleh lihat contohnya tsunami yang berlaku di Aceh yang telah menyebabkan lebih daripada ratusan ribu orang di sana terbunuh. Jadi itu adalah kesan negatif yang kita boleh nampak lah. Yang kedua kita boleh tengok adalah kemusnahan harta benda. Jadi bila berlakunya contoh gempa bumi ni dia akan menyebabkan rumah akan runtuh. Begitu juga tsunami. Kawasan yang berdekatan dengan terjadinya tsunami akan musnah. Begitu juga bila berlakunya letusan gunung berapi. Kawasan-kawasan yang berdekatan dengan gunung berapi ni biasanya rumah-rumah penduduk ni semuanya akan musnah. Okey, jadi contoh yang kita boleh ambil adalah bagaimana letusan gunung berapi yang berlaku di Sinabung pada tahun 2014 yang telah memusnahkan kawasan itu. Jadi kereta, rumah semua musnah lah. Okey, yang ketiga kita boleh nampak adalah kemusnahan infrastruktur. Okey, macam mana yang berlaku gempa bumi di Jepun, macam mana berlaku tsunami di Indonesia pada tahun 2004, telah kita nampak banyak infrastruktur yang telah rosak termasuklah jalan raya, lapangan terbang, bangunan-bangunan dan sebagainya. Dan ini memang memberi kesan kepada
negara itulah diorang terpaksa baiki semula kan. Okey, untuk kesan positif kepada manusia ni, dia lebih kepada kesan daripada letusan gunung berapi. Okey, kesan positif yang pertama adalah menggalakkan pelancongan. Sebab macam kita tahu, bila berlakunya letusan gunung berapi tu, dia boleh membentuk tasik kawah. Dan tasik kawah ni boleh dijadikan sebagai aktiviti pelancongan. Pelancong boleh menjalankan aktiviti rekreasi bersama keluarga di kawasan tersebut. Okey, contoh yang kita boleh lihat adalah seperti Tasik Licabur, Sil dan juga Danau Taubah di Sumatera, Indonesia. Kesan positif yang kedua adalah menggalakkan aktiviti pertanian. Sebab macam kita tahu, tanah gunung berapi yang ada lava base ni, dia punya nutrien lebih tinggi jika dibandingkan dengan tanah yang lain. Jadi bila kita buat penanaman dekat situ, tanaman tu jauh lebih subur jika dibandingkan dengan tanah tempat lain lah. Contoh penanaman kapas di dataran tinggi Deccan, India dan penanaman padi secara teres di Pulau Jawa, Indonesia. Positif yang ketiga kepada manusia adalah sebagai sumber tenaga alternatif. Okey, geyser yang terdapat di kawasan gunung berapi itu dia merupakan tenaga alternatif untuk menghasilkan tenaga geotermal. Macam kita tahu geotermal ni kita boleh gunakan untuk menghasilkan tenaga elektrik lah. Contoh negara-negara yang menggunakan geotermal untuk elektrik seperti di Iceland, New Zealand dan juga Mexico. Okey, kesan negatif kepada alam sekitar, yang pertama kita boleh lihat dari segi keputusan flora dan fauna. Okey, contoh kita tengok letusan gunung berapi. Macam kita tahu, letusan gunung berapi ni dia ada lava yang panas. Jadi bila letusan gunung berapi ini berlaku, maka kawasan-kawasan dekat situ yang ada flora, yang ada fauna, yang ada pokok-pokok, yang ada haiwan, maka bila terkena lava yang panas tu, maka dia akan mati dan juga musnah. Okey, yang kedua adalah kemusnahan habitat flora dan fauna. Kejadian tsunami turut memusnahkan habitat flora dan fauna. Tsunami ni menyebabkan habitat flora dan fauna seperti hutan paya bakau, ikan, udang dan ketam musnah. Contoh yang kita boleh lihat seperti tsunami yang berlaku di Thailand pada tahun 2004 dan juga Jepun pada tahun 2011. Okey, kesan yang ketiga kita boleh lihat adalah pencemaran alam sekitar. Letusan gunung berapi menyebabkan pencemaran udara, air dan tanah. Macam kita tahu, bila letusan gunung berapi ni berlaku, debu dan asap yang mengandungi sulfur dioksida dan karbon dioksida serta debu habuk yang terampai akan terhasil. Jadi, benda ni akan menjadi teruk apabila pada masa itu berlakunya hujan. Sebab hujan tu akan membawa debu-debu yang tercemar tu untuk masuk ke dalam tanah yang akhirnya mempengaruhi tanah yang tercemar. Contoh yang kita boleh lihat seperti letusan gunung berapi yang berlaku di Pinatubo, Filipina pada 1991. Okey, untuk kesan positif kepada alam sekitar, kita boleh lihat dari segi perubahan landscape. Letusan gunung berapi menyebabkan perubahan landscape terhadap kawasan sekitarnya. Pembentukan tasik genahar menghasilkan pandang darat yang menarik di kawasan sekitar. Contohnya kita boleh lihat di Tasik Guelato dan juga Tasik Sete Cidades. Okey, sekarang kita telah masuk untuk topik yang terakhir iaitu langkah-langkah untuk mengurangkan bencana tsunami, gempa bumi dan juga letusan gunung berapi. Jadi ada 5 langkah cikgu letak dekat sini. Yang pertama, memasang alat pengesan tsunami. Yang kedua, mewujudkan zon penampan. Yang ketiga, membuat latihan menghadapi bencana. Yang keempat, membuat kempen kesedaran. Dan yang terakhir adalah teknologi kalis gempa. Okey, yang pertama adalah memasang alat pengesan tsunami. Kebanyakan negara di Asia ni, diorang telah menggunakan alat seperti Deep Ocean Assessment and Reporting of Tsunami (DAT), di mana alat ini dia akan sensitif kepada pergerakan luar biasa ombak. Jadi bila ombak tu lain daripada lain, dia akan bagi tahu kepada pihak berkuasa, dia macam dihantar isyarat. Jadi bila dihantar isyarat, pihak berkuasa boleh memberi amaran kepada penduduk kawasan situ untuk pergi ke kawasan yang jauh daripada kawasan situ. Jadi efeknya atau kesannya, maka kuranglah kesan kepada kematian penduduk di kawasan situ. Sebab itu dia digunakan. Okey, langkah yang kedua kita boleh buat adalah mewujudkan zon penampan dengan menanam paya bakau. Macam kita tahu, paya bakau ni merupakan zon penampan semula jadi yang ada dekat dunia ni. Sebab bila air pergi ke kawasan paya bakau ni, dia akan diperlambatkan. Sebab kan paya bakau ni ada banyak-banyak ranting-ranting, dia punya kaki-kaki tu kan. Jadi bila air masuk ke situ, dia kena melalui kawasan-kawasan itu. Jadi air pun diperlambatkan. Sebab itu kita kena tanam.
Okey, jadi contohnya kita boleh lihat adalah seperti penanaman paya bakau ni di pesisir pantai dekat kawasan Bangan Lalang, Sepang, Selangor itulah. Okey, langkah yang ketiga adalah latihan menghadapi bencana alam. Okey, bagi mengurangkan risiko daripada bencana tsunami, gempa bumi dan juga letusan gunung berapi ni, maka beberapa latihan menghadapi bencana ini telah dilakukan. Contoh seperti di Jepun, kanak-kanak atau murid-murid di Jepun ni diminta bila dorang dilatih bila ada gempa bumi, dorang duduk di bawah meja. Mungkin bila dorang duduk di bawah meja tu dorang kurang mendapat kesan lah, sebab apa-apa yang jatuh dari atas tu mungkin akan jatuh ke kawasan tempat dorang berlindung tu dahulu. Yang kedua adalah pekerja yang bekerja di bangunan-bangunan yang tinggi tu akan disuruh untuk kosongkan. Kalau macam cikgu dekat universiti pun kami ada juga buat macam gini, di mana kami ada satu zone untuk melarikan diri kawasan situ jika berlakunya sebarang emergency. Jadi akan ada satu bunyi silent atau bunyi apa-apa, kami akan bergerak ke kawasan itu. Ada banyak kali lah berlatih di sana. Nanti kalau kamu masuk universiti pun kamu akan rasa benda tu. Okey, yang ketiga adalah penduduk memakai topeng muka untuk mengelakkan sesak nafas. Sebab bila berlakunya gempa bumi, bila berlakunya letusan gunung berapi ni, maka berlakunya macam masalah-masalah yang boleh menyebabkan kita punya saluran nafas ni terganggu. Jadi sebab itu kita kena berlatih untuk pakai topeng tu supaya tidak terganggu lah. Okey, langkah yang seterusnya adalah kempen kesedaran. Jadi kempen di sini adalah untuk mendekatkan kita lebih kepada alam sekitar, untuk kita sayang alam sekitar, terutamanya untuk melindungi paya bakau. Sebab macam kita nampak dekat langkah yang kedua tadi, paya bakau ni dia mampu untuk mengurangkan pukulan ombak. Tapi sekarang paya bakau ni banyak dimusnahkan disebabkan oleh orang mahukan keuntungan. Jadi kita kena bagi kempen kesedaran supaya orang sedar bahawa paya bakau tu penting, jangan dirosakkan. Kita kena letak supaya kita tidak kena ombak yang kuat nanti, macam gitu. Okey, jadi sudah selesai 3 tajuk. Sekarang kamu boleh pergi ke Telegram. Kita akan buat quiz pula. Okey, cikgu tunggu kamu di Telegram.